Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih lagi Allah memilih kita untuk hadir ke masjid sama-sama pada hari ini, sama-sama kita salat berjemaah, sama-sama kita berkumpul berada dalam majlis ilmu. Dan untuk sama-sama kita teruskan kuliah kajian kita. Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung lagi atau kita akan baca hadis yang terakhir daripada bab bayan kafrati turuqul khairat ataupun bab yang menyatakan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi hadis yang terakhir daripada bab banyaknya jalan kebaikan, kata Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqah qala ara'aita in lam yajid qala ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qala ara'aita in lam yastati' qala yu'inu dhal hajati al-manhuf qala ara'aita in lam yastati' qala ya'muru bil ma'ruf aw qala ya'muru bil ma'ruf aw al-khair qala ara'aita in lam yaf'al qala yumsik 'ani asy-syarr fa innaha sadaqah. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, setiap orang Islam itu dikehendaki bersedekah. Abu Musa bertanya, bagaimanakah jika sekiranya dia tidak berdaya atau tidak dapat berbuat yang demikian? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia bekerja sendiri yang mendatangkan faedah kepada dirinya, kemudian dia bersedekah. Abu Musa bertanya lagi, bagaimanakah jika dia tidak berdaya? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menolong orang yang memerlukan bantuan. Tanya Abu Musa lagi, bagaimanakah jika dia tidak berdaya? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menyuruh melakukan kebajikan ataupun kebaikan. Abu Musa bertanya lagi, bagaimana jika dia tidak sanggup berbuat demikian? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menahan diri dari melakukan perbuatan jahat. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan sedekah. Dan tuan-tuan dan dirahmati Allah, hadis ini hadis Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari seorang sahabat yang nama dia Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Ash'ari ini gelaran dia lah. Kita panggil kunyah. Kita panggil apa? Kunyah. Orang Arab panggil kunyah. Gelaran-gelarannya ada Abu ataupun Ummu ataupun Ibnu ataupun
bintu dan sebagainya. Yang ni orang panggil kunyah. Orang panggil apa nama salah dipanggil kunyah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, maknanya aku dengan Abi sama-sama lah. Dari segi grammatical aspect dia berbeza lah. Kerana kedudukan sahaja. Tapi Abu, Abi, Aba tu satu perkataan yang asal, yang asalnya sama. Abu itu asalnya. Kalau kita jumpa perkataan macam Asy-Syafi'i, Al-Bukhari, Tirmidzi dan sebagainya, itu kita panggil nisbah. Kita panggil nisbah. Dinisbahkan kepada sesuatu. Dinisbahkan kepada sesuatu. Macam Asy-Syafi'i rahimahullah, dinisbahkan dia kepada keluarga dia. Dia daripada keluarga dan juga keturunan tu, yang keluarga besar dia dinamakan Asy-Syafi'i. Kalau dia ada adik, contohnya kalau dia ada adik dia pun Asy-Syafi'i jugalah. Kalau ada abang, Asy-Syafi'i jugalah. Kalau abang dia, kalau adik perempuan dia Asy-Syafi'iyah. Macam tu tuan-tuan. Dia bukan sebab dia panggil nisbah. Yang ini pun Abu Musa ini adalah kunyah dan nama sebenarnya ialah Abdullah bin Qais. Jadi Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Ash'ari, dia kata Nabi SAW sebut ala kulli muslimin sadaqah. Bagi setiap orang muslim itu, setiap orang yang beriman itu, setiap orang Islam, dia mesti bersedekah. Dia bersedekah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita menghuraikan maksud sedekah yang ada banyak hadis dalam ni. Kebanyakan hadis yang datang menyebut tentang sedekah ni, banyak juga yang kita baca itu sedekah yang membawa maksud dari segi bahasa, ya, yang mana sedekah itu membawa maksud manfaat. Tapi yang ni kata ulama, dia boleh jadi juga maksud istilah syarak. Mana sedekah yang kita masukkan di sini, dia keluarkan harta dia betul-betul. Kalau sedekah dengan segi syarak, dia kena keluarkan harta dia. Dia kena keluarkan harta. Kita katakan sedekah dalam segi bahasa maknanya manfaat. Maknanya apa? Maknanya manfaat. Kalau sedekah dalam segi bahasa maknanya manfaat, maka kita buat ibadah itu sedekah bagi kita. Dia mendatangkan manfaat bagi kita. Kalau sedekah dalam segi syariat, sedekah itu mesti sedekah apa yang kita faham tu lah. Sedekah yang kita faham. Jadi di sini dia boleh jadi sedekah yang kita faham dari maksud syarak. Kan Nabi kata ala kulli muslimin sadaqah. Bagi tiap orang muslim itu dia kena bersedekah. Soalan Abu Musa, ara'aita illam yajid. Wahai Rasulullah, dia kata, macam mana kalau seorang itu tak mempunyai harta untuk disedekahkan? Mana hal ini bermaksud sedekah betul ya, pasal yang tak ada tak boleh sedekah. Yang tak ada tak boleh sedekah. Ini maksud sedekah dari segi syariat. Macam hadis yang kita baca dulu, yang sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, dhahaba ahlul juzur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan kami bawa pergi harta yang banyak. Bawa pergi harta yang banyak. Dia kata yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum, wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim. Mereka solat sama macam kami solat. Mereka puasa sama macam kami puasa. Tapi mereka boleh bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka ada. Sahabat tanya maksudnya sedekah betul ya? Nabi SAW jawab, alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tatasaddaquna bih. Takkah Allah dah jadikan bagi kamu ada lagi benda lain yang kamu boleh bersedekah kepadanya? Nabi kata kulli wa kulli takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tasbih itu sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah, nahyun 'anil munkar itu sedekah, Nabi kata. Jadi jawapan Nabi itu bukan maksud sedekah secara syarak, tapi sedekah secara bahasa. Banyak lagi manfaat yang kamu boleh buat, kan? Tidakkah takbir setiap takbir itu sedekah, kan? Yang dimaksudkan di sini kata ulama, manfaat itu, manfaat pahala itu. Pergi dari segi bahasa, sedekah itu bermaksud manfaat. Jadi hadis yang kita baca di sini, dia
yang menunjukkan dia maksud dari segi syarak. Soalan Abu Musa, ara'aita illam yajid, bagaimana kalau seorang itu tak punya harta? Jadi sedekah ni maksud sedekah betul. Nabi jawab apa? Nabi jawab, ya'madu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Adalah dia bekerja sendiri yang mendatangkan faedah kepada dirinya, kemudian dia bersedekah. Ini pun menunjukkan dia kena kerja, beri ada duit, bagi dapat harta, bagi dapat apa? Bagi dapat serta-serta harta untuk diri dia sendiri, dan dia bersedekah dengan harta tersebut. Bersedekah dengan harta tersebut. Tak semestinya duit, tuan-tuan. Mungkin zaman tak pakai duit, kita dapat sesuatu, kita bekerja untuk mendapatkan sesuatu, maka kita sedekahkan dengan benda tu. Boleh tak boleh, tuan-tuan? Boleh. Betul, kita bekerja. Zaman dulu dia berniaga, mungkin dia tak pakai duit, mungkin dia tukar ayam, tukar dengan sama nilai, tukar dengan ikan ke, kan, yang sama nilai contohnya. Dia ada lebih, dia sedekah ayam, kira sedekah dah tu. Benda manfaat dan segi harta benda kira sedekah. Sama dengan nafkah, tuan-tuan. Nafkah ni dia tidak semestinya duit. Ada orang faham, suami tak bagi nafkah kata dia, tapi rumah dah banglo, kereta dah Honda, baju ni tak main dia yang murah-murah, semua yang kemas-kemas, tuan-tuan. Tapi suami tak sedekah, tapi suami tak bagi nafkah, sebab no cash. No cash dia faham, no nafkah. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau kita hidup di zaman yang kita tak pakai duit. Kita tak pakai duit, kita katakan. Rumah boleh buat pakai kayu, pakai batu. Kenderaan kereta lembu, kita katakan. Cukup. Kan? Makan, cukup makan. Suami tu bagi nafkah dah. Dah nafkah dah tu. Adapun hak bagi cash tu, tuan-tuan, ihsan. Ada dia faham, rumah dah ada dah. Rumah tu sah cerita dah macam mana kemas, tuan-tuan. Kenderaan tu sah cerita macam mana hebat, tuan-tuan. Pakai ni, tuan-tuan, tak cukup tak cukup baju nak pakai. Hari dalam setahun tu lebih. Apa ni? Baju lebih daripada hari dalam setahun. Kan? Dia kata nafkah tak ada. Nafkah tak ada, dia kata. Suami tak bagi nafkah. Sebab apa? Sebab tak ada cash dekat tangan. Ni silap faham ni, tuan-tuan. Silap faham. Lepas tu dia seba-seba, ustaz baca. Ustaz kata, yolah, ustaz pun seba. Bila ustaz seba, orang lain kami. Bila hak nama ustaz je, tak ustaz tak lagi, Tok Imam seba. Tak Tok Imam tak lagi, pakai kopiah sikit di atas kepala, dia seba. Orang akan pakai. Orang kata, suami aku tak bagi nafkah. Sebab apa? Sebab tak ada cash kat tangan. Tuan-tuan, ini satu kefahaman yang salah. Kalau dah ada rumah, nafkah ni tempat tinggal, makan, pakai, itu dia nafkah yang paling mustahak. Cukup. Jadi dia kata nafkah duit tu tak ada, kata. Cuba kita balikkan diri kita kepada yang zaman orang tak pakai duit. Tidak? Akan ada cash dekat tangan. Zaman orang tukar ikan dengan ayam, kan? Orang tukar kapas dengan kain dan sebagainya macam tu. Memang tak ada cash dah, tuan-tuan. Yang ada makanan. Dan makanan itu nafkah. Betul tak, tuan-tuan? Makanan itu nafkah. Sekarang ni dia banyak lah, tuan-tuan, saya tu. Kita pun tak tahu nak kata dah, tuan-tuan. Hak duk buat mari dengan dalil dan sebagainya. Sebenarnya orang perempuan tak kena buat apa pun dia kata. Orang lelaki sediakan makanan orang lelaki. Jaga anak pula. Saya baik mereka tak kata musuh pun kena orang lelaki. Tidak naya kita, tuan-tuan. Tidak memang naya oleh kita. Jadi tuan-tuan dia terhormati Allah. Memanglah ada mazhab mengatakan bahawa tidak ada ketetapan kepada siapa nak bagi nak buat kerja-kerja rumah ni, tidak ada ketetapan. Tapi kita juga tidak boleh menafikan itu kerja perempuan. Bahawa dalam masa lelaki tak boleh menafikan itu kerja lelaki, perempuan juga tak boleh menafikan itu kerja perempuan. Ini ikut adat kita macam mana. Kalau kita kata kita ruang, perempuan buat. Kalau dua-dua kerja kena sama-sama, kerja sama, tak ada masalah. Tapi menafikan itu benda yang salah. Kalau lelaki boleh, kalau perempuan boleh menafikan, lelaki pun boleh menafikan. Ini bukan bias, bukan
bias antara gender tuan-tuan. Tapi ini bab kefahaman. Bab apa? Bab kefahaman. Dan bila jadi macam ni, orang menggunakan benda ni untuk sebar, lama kelamaan dia akan jadi benda ni jadi normal. Kefahaman jadi normal, dinormalisasi dalam masyarakat. Menyebabkan kefahaman dia jadi biasa. Kalau kita kata zaman Nabi sendiri, Fatimah radhiyallahu anha pernah jumpa Nabi, dia cerita tangan dia kasar semua, dia berkhidmat untuk Ali, kisah gandum dan sebagainya. Dia minta orang untuk apa? Minta seorang pembantu untuk tolong dia mudahkan kerja-kerja dia. Nabi kata tak payah, kamu buatlah. Nabi kata apa? Kamu buat. Menunjukkan zaman Nabi budaya dia isteri buat kerja kat rumah untuk bantu suami. Jadi Fatimah tak kata sebenarnya bukan kerja orang perempuan. Dia kata apa ni Rasulullah, dia tak kata betul. Dia bagi cerita, dia rasa penat, tangan dia pun dah kasar-kasar, boleh tak ada bantu, dia kata. Nabi pun tak kata jangan, pasal dalam suasana masa tu ada orang pakai pembantu dan sebagainya. Tetapi kita menetapkan sesuatu seolah-olah dia itu hukum, dan disebar-sebarkan, lama-lama dia akan jadi normal. Tengoklah, nanya kita tuan-tuan kena jadi suri rumah, bukan suri rumah, surah rumah. Pasal apa? Pasal jantan, pasal lelaki. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hal ini dia kata, kembali kita kata ni tuan-tuan, pasal cerita kita. Ini bukan sentimen tuan-tuan saja je, sebab ada baru terbaca. Bila kita terbaca benda jadi itu, dia mari kita bawa lah nak berkongsi. Jadi tuan-tuan, yang penting kefahaman kita kena betul, kena jelas. Kefahaman kita kena jelas satu, dan kita ingat tuan-tuan, setiap apa kena ingat yang kita kerjakan tuan-tuan, insya-Allah kalau kita ikhlas, ada insya-Allah amuan kita, ada pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi hadis ni kata apa lagi? Dia kata kalau tak mampu untuk bersedekah, dia kena bekerja. Dia kena bekerja dan dia dapat hasil sedekah daripada hasil tu. Sebab apa? Sebab dia orang yang tak ada harta. Ada orang yang dia ada harta banyak melimpah ruah, dia tak perlu kerja untuk dapatkannya. Yang pertama tadi, bagi orang yang dah berharta, dia kena sedekah. Bagi orang yang tidak berharta, Nabi kata digalakkan untuk dia kerja. Dan selepas tu dia dapat hasil, dia bersedekah. Kalau tak boleh, ara'aita in lam yastati'. Kalau dia tak boleh juga, dia kata, Nabi jawab apa? Yu'inu dzal hajatil mal'uf. Dia menolong orang yang memerlukan pertolongan. Dzal hajat al mal'uf, ini orang yang sangat-sangat memerlukan pertolongan. Al mal'uf, orang Arab kata al muqtar, orang yang terdesak, orang yang memerlukan sangat-sangat pertolongan. Jadi kita tolong orang macam ni, itu sedekah bagi kita. Ini kembali kepada maksud sedekah yang bermaksud manfaat tadi. Sedekah yang bermaksud manfaat tadi. Jadi kita sedekah orang. Kita baca hadis yang sebelum ni, hadiah ala kulli muslimin sedekah. Setiap orang Islam itu kena sedekah, ataupun ala kulli sulaman bani Adam. Setiap sendi seseorang anak Adam itu mesti dia ada sedekah daripada setiap hari yang muncul padanya mentari, kata Nabi. Nabi kata menolong orang mengangkat barang atas kenderaannya, menolong dia naik atas kenderaannya pun sedekah. Hadis dia kata. Kita tolong orang yang memerlukan, itu juga membawa pahala. Itu juga yang boleh dikatakan sedekah bagi kita, kerana dia membawa pahala. Tolong orang, tak ada modal tuan-tuan, tapi ada tenaga. Tak ada modal dari segi duit, dari segi wang tak ada, tetapi kita ada kekuatan, kita ada kemahiran dan kebolehan ataupun sebagainya tuan-tuan, maka kita tolong orang. Itu pun kebaikan tuan-tuan, itu pun kebaikan. Qala ara'aita in lam yastati'. Macam mana pula kalau orang tak berjaya juga, tak boleh juga, duit tak ada, kenderaan pun tak ada, rajin pun tak ada, rajin pun tak ada, nak buat apa lagi tuan-tuan? Nak buat apa lagi tuan-tuan? Nabi kata apa? Ya'muru bil ma'ruf aw al khair. Tak apalah, kerja tak nak buat, duit pun tak ada,
Suruh orang buat baik. Dan tak nak buat baik, suruh orang buat baik. Ada juga saham tuan-tuan. Boleh Nabi kata, boleh suruh orang buat baik. Suruh orang buat baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, suruh orang buat baik ni tuan-tuan, satu pahala. Satu pahala. Tetapi tuan-tuan, sebelum kita suruh orang buat baik, kita kena faham baik tu apa dia. Kita kena faham baik tu apa dia. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, saya selalu juga lah, kalau dalam kuliah, kita dalam kuliah kita ambil lah peluang sikit tuan-tuan, pasal apa mic dekat kita. Kita boleh cakap. Mungkin ada orang depan-depan saya lagi tahu daripada apa benda kita cerita hari ni. Mungkin lagi tahu daripada saya tak menafikan. Ada lagi yang tahu. Mungkin ada yang tahu apa tahu pun, tapi dia dah dengar dah semalam. Kebetulan ada ustaz baca benda yang sama, mungkin dia dah tahu. Tapi pasal apa saya cakap, dalam jadual hari ni saya yang punya. Lepas tu mic dekat saya cakap lah, betul tak? Tapi tuan-tuan, bukan sekadar itu saja, tetapi bila diberi peluang, ada kadang-kadang kita perlu tegur, kita perlu ingatkan di luar daripada apa yang kita nak cerita ni tuan-tuan. Contohnya orang selalu share video-video. Bukan tak bagus tuan-tuan, bukan tak bagus. Nak buat kebaikan itu satu yang bagus. Hadis ni lah kata, kalau tak ada duit untuk sedekah, boleh cari duit, dapat duit boleh sedekah. Nabi kata, kan? Lepas tu kalau tak boleh juga, kerja tak, duit pun tak ada daripada asal, kerja pun tak boleh, Nabi kata guna kedengaran, tolong orang. Kedengaran pun tak ada, atau kalau kedengaran pun malas usaha, tak apa. Nabi kita guna lisan, suruh yang baik. Hari ni tuan-tuan, maqam kedudukan lisan itu boleh juga kedudukan jari kita dalam media sosial. Media sosial ni bagus sebenarnya kalau dia berada pada tangan orang-orang yang saleh. Dia boleh bawa 1000 manfaat pada orang yang saleh. Tapi kalau dia berada pada orang yang rosak hati tuan-tuan, dia boleh bawa macam-macam keburukan. Ini media sosial. Tak kira lah kita kata apa yang duduk kat tangan kita ke, yang duduk dalam bilik saja kita ke, komputer, smartphone, segala apa ni, apps dia, aplikasi dia, segala apa-apa tuan-tuan. Benda tu kalau dia berada pada tangan orang saleh, insya-Allah dia membawa 1000 kebaikan. Tapi kalau dia berada pada orang yang hati dia rosak tuan-tuan, wal'iyadu billah, kita minta berlindung daripada kesan buruk tuan-tuan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kembali cerita orang nak buat kebaikan. Yang pertama tuan-tuan, kita kena tahu kebaikan tersebut. Kita kena faham apa dia baik itu. Bukan semua yang nampak rumah tu baik. Tuan-tuan, ada orang dia pakai share dia, contohnya video. Dia pakai share dia. Video tu kadang-kadang orang nak video tu merepek je. Lepas tu bila ditegur, kita kata apa? Kita kata benda tu tak betul yang nak share tu. Tak betul. Yang tuan share tu benda tu salah. Dia kata saya mana tahu salah ke betul, saya nak share je. Saya share. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, benda ni perbuatan yang salah. Kita kata tu, tapi kan kita disuruh dakwah, balighu anni walau ayat. Itu dia. Memang betul lah benda tu. Sampaikan daripada aku Nabi kita walaupun satu ayat. Tuan-tuan, kita sampaikan yang kita dah tahu. Yang kita tak tahu tuan-tuan, kita tak wajib sampaikan. Bahkan kita tak berdosa kalau kita tak kongsi benda yang kita tak tahu. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, kita tak berdosa, kita tak dipertanggungjawabkan kalau kita tak share benda yang kita tak tahu. Tuan-tuan dengar orang ada merepek, tuan-tuan share. Tuan-tuan tak faham pun benda tu benda apa, tuan-tuan share. Sebenarnya dia bukan bawa pahala tuan-tuan, dia bawa dosa tuan-tuan. Dia bawa dosa tuan-tuan. Kalau dia kebaikan, orang amal, orang faham, tuan-tuan dapat pahala. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilin. Orang yang menunjukkan, orang yang share kebaikan, lepas tu orang yang ikut, dia dapat pahala macam orang buat dah. Macam mana pula orang yang share kejahatan, orang yang share benda yang salah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita tak perlu share benda yang kita tak tahu. Sebab kadang-kadang bila kita tegur, dia jawab, saya tak tahu. Oh benda ni saya memang tak faham, tapi saya nak share je. Tak berdosa. Dan bukan tanggungjawab kita untuk share benda yang kita tak tahu. Bukan tanggungjawab kita untuk share benda yang kita tak tahu. Cuba kita macam masa mengaji mengaji Quran. Kenapa anak tak mengaji? Saya tak tahu lah.
Macam mana saya nak ajar sebab saya tak tahu? Macam tu lah. Macam mana saya nak saya bagi kebaikan kalau saya tak tahu? Yang kita tak tahu, masa mengaji tak tahu, tak nak pula tolong. Kalau tak tahu, bawa pada orang yang tahu. Kan ada orang yang faham, kita tak tahu, kita bawa kepada orang yang tahu, tolong ajar. Macam tu juga. Bila kita tak tahu, biar orang yang tahu share, biar orang yang tahu explain dan terang. Itu kan yang dirahmati Allah. Kita tak dipertanggungjawabkan atas sesuatu yang kita tak tahu. Kita tak tahu, udah. Biar kerja orang yang tahu. Bukan nak menunjukkan, oh mentang-mentang demo ustaz. Bukan macam tu tuan-tuan. Sebab nak masuk syurga ni tuan-tuan, ustaz bukan ada jaminan masuk syurga pun. Silat-silat tuan-tuan depan daripada saya tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, kita sebarang dengan Imam Syafi'i dan sebagainya tuan-tuan. Kita tak tahu nasib. Tengok tak dalam barisan tu, saya dengan tuan-tuan semua ada depan saya. Tak mustahil. Hati kita tuan-tuan dinilai tuan-tuan, bukan penampilan, bukan pangkat dan sebagainya dinilai. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, nak masuk syurga bukan kena jadi alim. Bukan kena jadi alim. Tapi alim itu satu bonus. Sebab ada orang alim masuk neraka kerana dia alim itu. Dalam hadis Bukhari tuan-tuan, Nabi kata antara orang yang awal yang akan yuqda bihi yaumal qiyamah, akan dibicarakan awal-awal di mahsyar, di hari kiamat nanti. Nabi sebut orang mati syahid, dan Nabi sebut orang yang berharta. Nabi sebut satu riwayat, Nabi sebut orang yang tahu Quran. Satu riwayat Nabi sebut orang yang alim. Orang yang dikatakan syahid, dia dipanggil menghadap Allah. Allah tanya, apa yang kamu gunakan masa di dunia, nikmat yang aku berikan kepada kamu? Dia kata, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku telah berjuang, aku telah berperang kerana-Mu ya Allah sehingga aku terkorban syahid. Allah kata apa? Kadzabt, kamu bohong. Walakinnaka qatalta liyuqal annaka jari. Kamu berperang dulu untuk supaya dikatakan kamu ni pemberani, orang yang berani, pahlawan, perwira. Allah kata faqad qil. Ya, orang dah kata kat dunia lu kamu syahid, kamu berani, kamu hero. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Diseret dia atas muka dia sampai dia dicampak ke dalam neraka. Orang yang dikatakan syahid. Yang kedua, orang berharta. Orang berharta tuan-tuan. Orang berharta, Allah kata apa yang telah kamu guna dengan nikmat yang aku bagi itu. Dia kata tidak ada jalan yang aku boleh sumbangkan kebaikan di dalamnya dengan harta aku ni, melainkan aku akan infakkan ke dalamnya. Allah kata apa? Kadzabt, kamu bohong. Kamu sedekah, kamu belanja ke harta tu liyuqal annaka jawad, supaya dikatakan kamu ni pemurah. Allah kata faqad qil, dah dikatakan kamu pemurah di dunia. Kamu dapat apa yang kamu nak di dunia. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Diseret dia lagi sampai dia dicampak ke dalam neraka. Hak yang ketiga ni ada riwayat kata orang pandai Quran, ada kata orang yang berilmu. Tak apa kita ambil yang berilmu. Nanti sebab saya nak cerita yang berilmu, kita ambil lafaz tu. Allah tanya, apa kamu buat dengan nikmat yang aku bagi pada kamu? Dia kata, tidak, aku belajar dan aku mengajar kerana-Mu ya Allah. Allah kata, kadzabt, kamu bohong. Tapi kamu belajar, kamu mengajar liyuqal annaka aliman, supaya kamu dikatakan alim, supaya kamu dikatakan orang berilmu, supaya kamu dikatakan hebat, faham tu faham ni, ajar orang tu ajar orang ni. Allah kata faqad qil, dan telah pun dikatakan kamu alim di dunia dulu. Kamu syekh, kamu ustaz, kamu tuan guru. Tuan-tuan, ini peringatan untuk kami-kami yang akan depan ni tuan-tuan. Allah kata faqad qil, dah dikatakan kepada kamu. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar.
diseret atas muka dia sampai dicampurkan ke dalam neraka. Siapa ni tuan-tuan? Orang alim tadi. Lepas tu kita kata tuan-tuan, orang alim tak tentu masuk syurga. Orang alim tak tentu masuk syurga. Bila orang yang tak alim tuan-tuan, belum tentu dia masuk neraka tuan-tuan. Syurga itu untuk orang yang baik tuan-tuan. Dan Allah menjadikan kita tentang bertahap-tahap pada kefahaman, pada kemampuan memahami agama tuan-tuan. Bertahap. Kita tak akan sama tuan-tuan. Saya disebut tuan-tuan, orang masuk sekolah agama tuan-tuan, satu batch 2-300 itu sekolah tuan-tuan. Adakah 2-300 itu keluar natijah dia sama? Natijah dia sama? Tak sama tuan-tuan. Adakah 300 orang itu semua jadi ustaz? Batch saya dekat UAE dulu tuan-tuan, batch saya masuk tuan-tuan, berapa orang tuan-tuan tak daftar diri sebagai ustaz? Sama tak dia keluar? Natijah dan kefahaman dia sama? Tak, Allah jadikan kita berbeza-beza. Berbeza dari segi kefahaman, kemampuan dan sebagainya. Takkanlah Allah kata siapa yang pandai dia masuk syurga. Tak. Orang baik boleh masuk syurga. Akidah dia kena betul, dia tidak mensyirikkan Allah, dan dia boleh beramal sekadar lepas diri dia sebagaimana Allah suruh tuan-tuan, insya-Allah. Dia taat, dia masuk syurga. Orang alim mesti apa? Orang alim mesti dia nak pastikan paling tidak pun orang yang tak alim ni boleh buat lepas sebagaimana Allah hendak, insya-Allah. Tu tuan-tuan. Jadi kalau kita tak boleh share benda-benda hak nampak kita kemas tuan-tuan, tak ada cacat celah tuan-tuan sebenarnya. Bahkan menjadi penyeri, menghias diri kita kalau kita tahan diri kita daripada kita share benda-benda yang kita tak tahu. Itu satu kebaikan yang kita boleh buat. Tahan diri daripada sebar benda yang salah, itu satu kebaikan, satu pahala tuan-tuan. Jangan rasa bersalah tuan-tuan tak boleh share macam orang lain share. Jangan rasa bersalah. Melainkan benda tu yang tuan-tuan betul-betul faham. Contohnya ada seorang ustaz ni dia terkenal. Contoh, kita kata ustaz yang terkenal ni siapa dia? Contoh kita kata Dr. Abdul Basir, orang kenal dia. Contoh orang yang suka bab politik, Tuan Guru Haji Hadi Awang. Dia share bab-bab yang masyarakat semua kena tahu. Contoh dia kata dalam wudu, masyarakat kita ada dua silap, betul. Contoh ni siapa contoh dia kata? Orang berwudu air penerah macam nak basuh kereta. Salah tu dia kata. Jadi kita tengok masyarakat kita macam kita share benda tu. Tak apalah tuan-tuan, pasal kita pun faham benda tu. Kita faham benda tu, bolehlah share. Kita kata orang ni terkenal, maka ramai orang akan dengar yang dia sebut. Kita pun share. Dan kita pun faham benda tu. Ya, kita share. Kita share. Sebab kita faham, dan benda tu orang lain pun faham, cuma sebagai peringatan sahaja. Maka kita share. InsyaAllah benda tu bermanfaat. Dia bukan jadi benda yang kita bertanggungjawab melihat tangan, bahkan kita dapat pahala daripadanya, insya-Allah. Tapi kalau ada benda contohnya, dia kata kalau kamu ada hajat, serulah nama Nabi Khidir, atau memakailah nama yang dia kata kamu dia Bulian Ibnu Mulkan, seru dia, nanti dia datang tolong kamu. Kita pun share. Tuan-tuan dan rahmat Allah, kita tak perasan ada unsur kesyirikan dan sebagainya. Jadi saya tak berperasan dan benda tu dia kata. Saya ingat kau okey sebab dia sebut Nabi-Nabi ni. Tentang kalau tak apa perasan, tak apa sure, tak apa faham, stop. Kita tengok, udah. Hak betul-betul kita faham, maka kita share. Jadi sebab itu kalau kita nak share kebaikan, menyuruh kebaikan yang kita sini, menyuruh ya'muru bil ma'ruf awil khair. Kita menyuruh, kita menyeru, kita menyebarkan kebaikan ataupun kebajikan. Jadi pastikan yang kita tahu tuan-tuan. Pastikan yang kita tahu. Kalau kita tengok daripada bab yang kita baca ni tuan-tuan, bab besarnya, banyak dalam kebaikan ni tuan-tuan. Banyak dah benda-benda baik yang kita boleh buat tuan-tuan. Banyak kan? Sampai senyum ke orang tu pada pahala. Walau antar akhaka biwajhi tilaq, walau sekadar kamu jumpa atau biwajhi taliq, ataupun apa Nabi kata, jangan kamu pandang kecil satu kebaikan itu, walaupun sekadar kamu jumpa kamu dengan wajah yang berseri. Simple tak benda ni? Simple. Tuan-tuan share, senyum tu sedekah. Semua orang dah faham. Semua orang dah faham. Dapat pahala. Benda yang tersedia orang dah ma'ruf.
Dia senang faham, orang pun faham. Kita bagi peringatan untuk kali yang kedua, kali yang ketiga untuk seorang. Bukan cacat celah di situ. Bahkan dia kebaikan. Dia kebaikan. Sebab kadang-kadang orang tengok kebaikan tu, dia tak tahu itu kebaikan. Dia tengok ada paku tepi jalan, dia dah nampak orang. Tapi hati dia tak tergerak nak ambil. Mungkin bila kita sebarkan, Nabi kata imatatul adha 'anil tariq, buang satu yang berbahaya, buang, alihkan, pindahkan satu yang berbahaya di jalan. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut iman itu ada 70 lebih cabangnya. Nabi kata yang paling tinggi qaulul la ilaha illallah. Nabi kata yang paling rendah apa? Imatatul adha 'anil tariq, buang benda bahaya daripada jalan. Kita peringat benda tu. Simple tak tuan-tuan? Kalau kita sebut benda bahaya daripada jalan, tak payah hurai. Tak payah hurai, orang faham. Jadi kebaikan macam ni kita sebarkan. Sebab banyak orang dia miss kadang-kadang, ataupun dia bukan misunderstanding, tak pada. Dia tak perasan pun yang itu orang kebaikan yang dia boleh buat. Kan Nabi kata kalau ada duri, ada dahan pokok yang menghalang kaum muslimin dan sebagainya di jalan, kita alihkan. Tak kebanyakan alih-alih macam tu kita baca. Ini senang tuan-tuan. Jadi kebaikan macam ni kita nak kenal. Kita boleh sebar sebab dia kita faham maksud tuan-tuan. Maksud dia senang. Bukan saya kata tak boleh sebar kebaikan, tuan-tuan boleh. Tapi saya kata sebar kebaikan yang kita sendiri tahu benda tu. Yang kita sendiri tahu akan benda tu. Jangan sebar benda yang kita sendiri tak faham. Asal ada video, share. Asal ada video, share. Asal ada ceramah, share. Kadang-kadang ceramah tu, kadang-kadang syiah ceramah tu, kita pun share sekali. Kadang-kadang kata-kata syiah, kita copy, kita paste, hantar ke orang. Kan? Kita pun buat je. Sebab kita tak faham. Jadi jangan share yang kita tak faham. Last sekali tuan-tuan, qala ara'aita illam yaf'al. Macam mana pula kalau dia tak boleh buat? Tak boleh buat apa? Tak boleh nak suruh kepada yang baik. Tak boleh buat baik. Tak boleh suruh yang baik. Nabi kata apa? Yumsiku 'anil syarr. Dia tahan daripada buat kejahatan. Orang ni tuan-tuan tak boleh buat baik, tak apa lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh buat baik, tuan-tuan tak berdosa. Betul tak? Kita duduk tak buat baik dan tak buat jahat. Tak apalah kita kata. Kosong lah kita kata. Cukup dah setakat tu. Cukup hak tu je. Nabi kata kalau tak boleh buat baik, dah. Cukup. Jangan satu benda. Benda apa? Jangan pergi buat jahat. Tahan daripada buat jahat. Tahan daripada buat jahat. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, mula dia suruh yang kita ada, kita terus buat. Tahap, ini bertahap, menunjukkan kebaikan itu bertahap. Dia kata apa? Mula-mula buat yang kita ada. Tahap yang kita ada, kita terus buat. Kalau tak ada, kita cari dulu bagi ada. Lepas tu kita tolong buat. Kalau tak ada, kita guna tenaga untuk bantu orang. Kalau tak boleh juga tuan-tuan, tak boleh, guna lisan. Guna kapasiti yang kita boleh ajar untuk kita ajar orang buat kebaikan. Kalau tak boleh, cukup setakat tu. Cukup setakat tu. Maknanya kita tak dapat apa. Dosa pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Senang faham kita tuan-tuan, senang faham. Jangan jadi orang yang kelima ni tuan-tuan. Baik hak tadi semua tak lewat. Dah 4 step, dah 4 tahap kebaikan dia tak lewat lagi. Bagi yang ada, kerja bagi ada, tolong orang guna tenaga. Tak boleh guna tenaga, guna lisan atau kapasiti yang kita ada untuk bagi orang faham akan kebaikan. Tak boleh, semua tak boleh. Jangan buat jahat. Jangan buat jahat. Jangan buat sesuatu yang berdosa. Maka dia jadi negatif di situ dah. Saham atau baik kaum kita dah jadi negatif. Kalau jadi kosong-kosong tak apa, tak untung tak rugi. Tapi bila masuk kepada syar ataupun kebaikan, dia dah jadi rugi lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan agama ini kita nak kena faham yang elok. Kalau boleh kita kena buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita kata tak boleh sangat, kita kata teruk sangat tuan-tuan, kita tak boleh tuan-tuan. Sebab hadis yang kita baca ni senang sangat ke dah? Senang. Banyak kebaikan yang Islam iktiraf. Sekecil-kecilnya kadang-kadang kita pandang lengkeh je benda tu. Tapi dah pada syariat dah
Pada Allah dia tak lekeh. Dia ada kebaikan. Banyak sama tuan-tuan. Jadi siapa yang tak boleh buat tu dia dah teruk sangat gitu. Tak apalah nak jadi hantu pun. Jangan buat jahat. Jangan buat jahat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita berhenti, ada satu lagi yang saya nak cakap di sini. Kita kena sedar daripada hadis ni ringkas maknanya, tapi kita kena sedar ruang kebaikan yang Allah bagi kepada kita itu terlalu luas. Ini contoh daripadanya. Yang pertama dia kata kita boleh buat kebaikan melalui harta kita. Banyak dah kita boleh buat. Tuan-tuan, kalau kita boleh sedekah dengan zakat yang wajib dah ada. Kalau kita boleh bagi hadiah dengan hadiahnya, kalau kita boleh bagi makan dengan bagi makannya, itu semua kebaikan dengan harta, tuan-tuan. Ini bagi orang yang ada harta. Orang tak ada harta bukan terhenti kat situ, tuan-tuan. Ada juga kebaikan badaniyah dia kata. Sedekah badaniyah. Manfaat yang kita boleh guna dengan kenerak badan kita, tuan-tuan. Tak ada modal. Kita boleh tolong orang. Dalam hadis kata kita boleh tolong binatang, tidak? Kita boleh buang benda bahaya dari jalan. Itu semua yang menggunakan gerak badan ini. Nak menunjukkan luasnya aspek kebaikan yang kita boleh buat. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kalau badan pun tak boleh, Allah bagi lagi ada ruang lain, iaitu kebaikan guna lisan. Guna apa? Guna lisan. Guna media sosial yang tuan-tuan ada dan sebagainya. Tapi syarat saya kata tidak, kena tahu apa yang kita nak ajar tuan-tuan. Guna kebaikan. Macam tuan-tuan dan dirahmati Allah, dalam hadis Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik dan juga ataupun dia diam, tuan. Kata-kata yang baik ni, tuan-tuan, ulama kata kata-kata yang baik yang nombor satu dia, tuan-tuan, termasuklah Al-Quran dan sebagainya, zikir dan sebagainya. Itu dimasukkan kata-kata yang baik. Lisan kita keluarkan benda yang baik, tuan-tuan. Dan kalau kita tak mampu nak share benda tadi yang berbentuk kefahaman dan juga dakwah tadi, tuan-tuan tak mampu, maka tuan-tuan boleh guna lisan tuan-tuan untuk buat apa, tuan-tuan? Untuk belajar, untuk mengaji, baca Quran, untuk berzikir dan sebagainya. Kita mengaji Quran, kita tak kacau orang, kita tak sebab kefahaman dia tak betul pada orang. Kita berzikir, kata subhanallah, subhanallah. Kita berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita berzikir astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita bersalawat Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ada tak kita baca kefahaman orang lain? Ada tak kita sebab benda salah untuk orang lain? Tak. Maka itu kebaikan yang kita guna. Kita guna melalui, kita dapat melalui lisan kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan seterusnya, tuan-tuan, kebaikan. Kalau lisan pun tak boleh, maka kita guna bebek muka pun dah cukup, tuan-tuan. Nampak berseri tu pun dah okey dah, tuan-tuan, dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi ruang Allah bagi untuk kita buat kebaikan ni banyak, tuan-tuan. Kita pun tak tercari apa yang kita boleh buat dengan peluang yang Allah bagi. Kalau kita perasan, betul tak? Kalau kita perasan dengan tenaga kita ni, adakah kita dah guna habis untuk kebaikan? Tak lagi, tuan-tuan. Banyak lagi yang kita boleh buat. Dengan duit kita, banyak lagi yang kita boleh buat. Dengan lisan kita, banyak lagi yang kita boleh buat, tuan-tuan. Jadi inilah nak ceritakan kepada kita, tuan-tuan, banyaknya kebaikan yang Islam buka seluruhnya ruangnya untuk kita buat. Bukan orang alim dia boleh buat kebaikan sebenarnya, tapi semua. Dengan hadis kita macam ni, semua orang boleh buat. Bukan orang tua je, tapi semua. Bukan orang sihat je, tapi semua boleh buat. Sakit pun boleh buat. Sebab kebaikan tu banyak pilihan yang kita nak ambil. Jadi tuan-tuan dan puan macam Allah. Jadi memadai dah setakat, tuan-tuan. Panjang lebar kita ceritakan bab ni, tuan-tuan. Saya tak tahu dah berapa kuliah. Dan insya-Allah, tuan-tuan, kuliah akan datang kita akan masuk bab yang baru, iaitu babun fil iqtisad fil ibadah. Bab yang menyatakan tentang bersederhana dalam ibadah, ataupun dalam setengah naskah dia kata al-iqtisad fil ta'ah. Bab bersederhana dalam ketaatan. Sebab bab ni dia ajar terlalu banyak buat ketaatan. Tapi nak buat ketaatan tu ada caranya. Salah satu cara dia adalah kita bersederhana. Jadi kita akan cerita dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Sekadar tuan-tuan ini baru kita peroleh manfaat, baru kita peroleh kefahaman, baru kita dapat mendapatkan ilmu yang pengetahuan kita, dan harapan doa kita, tuan-tuan, moga-moga dikurniakan pahala yang memberatkan lagi mizan kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, dia kata mohon maaf dan kekurangan dan kesilapan yang baik dari Allah dan lemah daripada manusia sendiri. Sekian